Cuma, Kepung ni sleepwalking ni. Kita boleh teruskan di sini Kepung ni sampai sleepwalking jam ni. 5. Apa masalah? Sleepwalking. Sleepwalking pula. Dia Datuk yang betul. Tak ikut peraturan. Tak ikut peraturan. Datuk yang betul, walaupun kita nampak pasal 7 ada peruntukan kecualian dan sebagainya, dan pasal 4 dan sebagainya, tapi saya nampak pasal 2. Pasal 2, menteri boleh memberi kepada mana-mana orang suatu lesen, dan juga boleh pada bila-bila masa membatalkan atau menggantung lesen itu selama apa-apa tempoh yang difikirkannya wajar. Ini bermakna walaupun ada itu peruntukan kecualian dan sebagainya, pihak kuasa menteri itu begitu besar juga. Boleh memberi lesen kepada Seri Gading, kepada siapa saja, dan boleh tarik balik dengan bila-bila maksud. Nah, itulah walaupun dikatakan transformasi, ini memang walaupun selangkah yang baik sedikit selama lebih 50 tahun, tapi belum itu boleh dikatakan itu ikut zaman sekarang tu. 10 jong masuk pelaburan, anjing bercawat, ekor juga. Sekian, terima kasih. Sikit Jemalah Menteri. Jemalah Menteri, Datuk Yang Dipertua, Jemalah Menteri, sementara saya boleh bersetuju untuk merakamkan bahawa Perdana Menteri sangat berhajat kepada reformasi dan menambah baik, khususnya di bidang media ini. Namun tidak dapat kita elakkan mengesani dia tak ada transformasi kalau tak ada reformasi. Jangan tak faham tu. Dia tak faham. Metodologi perubahan tak faham. Jemalah Menteri, kuncinya kepada apa yang disifatkan sebagai drakoniannya PPPA ini adalah terletak kepada permit dan lisen. Dan kalau Perdana Menteri benar-benar mahu melakukan apa yang dikatakan, yang beliau sebutkan sebagai transformasi, bersediakah untuk kita beralih daripada rejim license base ataupun permit base kepada registration base? Dengan itu akan benar-benar memberikan memberikan apa yang dikatakan sebagai empowerment, pemerkasaan dalam bidang media. Kerana kalau dapat media itu betul-betul menjadi internet base, maka di sanalah kita akan dapat membuktikan bahawa kita committed kepada reformasi, dan reformasi akhirnya dengan kita merubah kepada registration base dan tidak terikat dengan draconian permit base yang memberikan dalam peruntukan 7 itu kuasa yang sebenarnya what the big prince gives, the small print takes away. Terima kasih, dengan izin. Boleh bersekali, Yang Berhormat Perdana Menteri. Terima kasih. Terima kasih, Datuk Speaker. Saya merujuk kepada Fasal 4, Yang Berhormat Menteri, di mana pindaan termasuklah Seksyen 12 Akta 301 untuk meniadakan tempoh kesahan bagi suatu lesen atau permit, dan untuk membenarkan lesen atau permit itu kekal sah selagi lesen dan permit tidak dibatalkan, seperti yang Muhammad sebut. Saya hanya ingin merujuk, kalau ada terbukti menerusi mahkamah, khusus bila utusan Malaysia kalah di peringkat mahkamah tinggi dalam kes saman dibawa oleh YB Bagan, dipaksa membayar RM200,000 beserta dengan kos guaman RM25,000, adakah permit mereka akan diteruskan juga? Adakah kementerian akan mengambil kira bahawa fitnah berlangsung dilakukan oleh akhbar ini, tapi permit masih lagi akan terus? Itu saya mahu dijelaskan oleh Yang Menteri bila ada sabitan kesalahan. Kedua, menyambung daripada apa yang disebut oleh Kuala Selangor tadi. Sebelumnya kerajaan pernah mengadakan pertemuan dengan editor-editor yang berpangkat tinggi
daripada akhbar harian, daripada akhbar perdana, di mana pertemuan yang diadakan oleh Yang Berhormat Wakil Yang Berhormat Menteri dalam satu media council tidak dihadiri oleh kebanyakan media-media arus perdana. Alasannya, kalaupun mereka mereka melihat media council ini semacam satu lagi aras kawalan, another layer of control dengan izin. Kerana kalau kita lihat sistem di United Kingdom, dimansuhkan dulu akta. Jadi di sini saya ingin bertanya kepada Menteri, apakah perancangan? Kerana kalau nak diletakkan juga media council ini, respons mereka adalah ia hanyalah sebagai satu lagi kawalan tambahan dan ditolak oleh pihak media. Mohon jelasan, terima kasih. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Sehubungan dengan isu yang ditimbulkan oleh YB Kepong tadi, bahawa dalam pindahan ini ada mengandungi kuasa menteri untuk memutuskan sama ada lesen dibagi ataupun dibatalkan. Jadi ini kalau tengok daripada dulu, bahawa ini lebih baiklah YB Kepong. Jadi kita perlulah setapak dulu. Walhal dah ada komitmen yang dibuat oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, yang mana pada peringkat awal beliau berjanji untuk membuat satu perubahan dan pindaan, dan yang jelas lagi di mana satu rang undang-undang baru akan dibuat, ke mana yang saya telah nyatakan tadilah. Jadi yang mana mungkin tidak ada permit diperlukan. Jadi inilah saya percaya sabar, setapak-setapak insya-Allah mungkin apa yang dijanjikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, yang mana kita sedia maklum bahawa apa yang dikota olehnya selalu dijanji olehnya selalu dikotakan. Boleh. Jadi saya percaya ini termasuklah daripada lembah pantai tadi, berkaitan dengan berkaitan dengan pembatalan. Jadi kalau ada berlaku kesalahan yang melanggar undang-undang, jadi daripada segi tindakan selanjutnya, ada kemungkinan ianya boleh dibatalkan. So tertaluk pada on the facts of the case. Terima kasih. Ahli-ahli Yang Berhormat, belum jawab sekarang soalan. saya kemukakan masalah kepada Menteri tak majlis jawab bagi soalan diputuskan. Belum habis saya. Dia dah habis Ahmad. Dia bagi laluan. Sebab saya untuk berkenaan dengan lesen yang dikeluarkan kepada suara keadilan. Sebenarnya sebelum lesen suara keadilan tidak dikeluarkan, oleh sebab suara keadilan telah mempublish, menerbitkan berkaitan dengan artikel Felda Bankrupt, yang mana merupakan artikel ini adalah satu artikel yang tidak benar. Jadi oleh kerana itu kementerian telah mengeluarkan surat tunjuk sebab berkaitan dengan perkara ini, dan apabila surat tunjuk sebab tidak dibalas, jadi tunggu dulu, lesen suara keadilan itu luput. Jadi oleh kerana ianya telah tamat, maka oleh kerana jawapan daripada tunjuk sebab tidak dibagi, jadi oleh sebab kes yang berlaku adalah merupakan kes
false report. Jadi ada unsur-unsur kesalahan di bawah akta. Jadi itu sebab lesen yang dimohon oleh ini Suara Keadilan tidak dapat diteruskan. Boleh Menteri, Menteri sedikit. Pertama sekali, permit yang dibagi kepada Parti Keadilan Rakyat untuk mencetak satu surat khabar resmi, itu adalah dalam menteri sebelum ini telah menyata secara terbuka semua parti yang berdaftar berhak mempunyai satu permit. Itu telah jelas kita dalam semua peristiharan. Menteri Dalam Negeri pernah bagi janji. Itu satu hak, ya. Pada waktu itu undang-undang ini belum lagi digubahkan. Bila dipindah, menteri berhak untuk hentikan permit, untuk larangkan. Akulah. Tapi apa yang terjadi dengan isu Suara Keadilan, memang surat tunjuk sebab telah dihantar balik, tapi dibalas kata tidak puas hati. Itu okey, kita pun aku. Kes Felda itu juga dibawa ke mahkamah. Akhirnya mahkamah putuskan bahawa tidak ada unsur niat jahat atau defamation. Itulah sebab kita bebas daripada segala dakwaan. So itulah sebab saya rasa saya ingin tahu ialah selepas kelulusan undang-undang ini, adakah Suara Keadilan sebagai media milik rasmi Parti Keadilan Rakyat dapat permit itu di renew secara automatik kalau kita ikut semangat undang-undang ini? Kalau daripada segi status sekarang bahawa tindakan penerbitan oleh Suara Keadilan adalah tanpa permit, mana illegal. So oleh kerana tidak di-renew. Itulah surat yang secara rasmi dia kata we are not renewing your permit. So mana lapse dengan izin. Jadi kerana itu bahawa jika ada pencetakan dibuat, yang mana kita tahu ada buat sesuatu yang seharusnya dilakukan. Jadi dengan kelulusan akta ini, saya mengharapkan bahawa pihak keadilan boleh menghantar permohonan bekas you tidak ada permit at this point of time dengan izin. Jadi perlu membuatkan satu permohonan baru. Last sekali, satu lagi perkara, satu saja, 1 minit. Pada ikut undang-undang yang ikut persetujuan yang ada, setiap parti ada satu permit. Dan tapi kalau ikut undang-undang akta mesin cetak dan penerbitan, setiap bahasa dia perlukan satu permit. So saya ingin tahu status sekarang. Katalah satu persatuan atau satu parti seperti kita ingin cetak dalam 4 bahasa atau 5 bahasa. Bahasa Iban, bahasa Kadazan, bahasa Cina, bahasa Tamil dan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Sama ada kita perlukan 6 permit untuk setiap bahasa atau satu permit boleh melingkupi semua bahasa. Mana kalau daripada segi penerbitan ada melibatkan kalau 6 penerbitan berbagai bahasa. Saya berpendapat bahawa tiap-tiap satu penerbitan dalam berbagai bahasa kena satu lesen. Dah habis, Ahmad? Kena bagi tahu saya jugalah, Ahmad. Oh, sorry.
Ah, Habis dah tu. dah. Tak payah ucapan tu. Okey. Habis. Terima kasih.